keluar dia nak nampak nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'an wa fahman mustaqiman. Subhanaka la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma وإلهام الملائكة المقربين وخروجنا من ظلماتك ورحمتك وافتح علينا أبواب رحمتك علينا نصر رحمتك يا رب وابشر لنا صرعنا رسالنا وقدسنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا في الدارين. ويجب في حقه تعالى القدم ومعناه أنه لا أول له تعالى وضده الحدوث. والدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث وهو محال. Kita salah. وهو محال. Dah betul. ويجب في حقه تعالى dan wajib pada diri pada zat Allah Taala al-qidamu oleh qidam. Wajib pada zat Allah Ta'ala oleh sifat qidam. Wa ma'nahu dan maknanya, makna bagi qidam yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu annahu ta'ala, annahu anna Allah Ta'ala la awwala lahu, tiada awal baginya, tiada awal baginya. Lepas tu tengok sebelah dada ya tafsir ay lam yasbuk wujudahu ta'ala adamun. Lam yasbuk wujudahu ta'ala, tiada mendulu akan wujudahu, baca wujudah maf'ul bih. Adamun fa'il. Ay lam yasbuk wujudahu, tiada mendului akan adanya ada Allah. Adanya ada Allah Ta'ala adamun oleh ketiadaan.
mana ada dia tu tidak didului oleh tak ada. Dengan sebab tu dikatakan tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan bagi ada, nah ada dia tu ada tempat mula, ada tempat ada masa permulaan. Maknanya belum pada ada tu dia tak ada. Lepas tu di sini katanya tidak ada permulaan, maknanya tidak terdulu oleh tak ada akan adanya. Maknanya tak semacam kita lah, kita ni belum pada kita nak ada, tak ada dulu. Nah, itu maknanya kita ni ada awal. Nah, ada kita ni ada awal. Ada kita, nah, ada kita sekarang, ada permulaan bagi ada kita. Sabit permulaan bagi ada kita. Sebab kita cari kalau hundur balik tu cari. Mula ada hari ni. Nah, mula ada hari ni. Kemarin tak ada lagi. Itu mana terdulu oleh tiada. Wadidduhu dan bermula lawannya. Lawan bagi kidam tu ialah al-hudusu. Ialah hudus baru. Apa mana hudus? Ayil wujudu ba'da adamin, yani ada kemudian daripada tak ada. Mana tak ada dulu, selepas pada tak ada tu diganti oleh ada. Nah, diganti oleh ada. Jadi maknanya begitu. Itu baru. Dengan maknanya sebab tu mana lawan dianya kidam tu ada. Dia kidam dan hudus, kalau kita kira tu dia sama ada, sama-sama ada lah. Nah, zat yang qadim, nah, Allah ada, kita ada. Kalau tilik kepada ada tu sama-sama ada. Tengok kita sekarang, kita ada, Allah ada. Tilik kepada ada tu sama-sama ada lah. Tetapi ada Allah, tidak ada awal. Dipanggil qadim. Nah, ada kita, ada awal. Itu je beza gitu. Jadi mana kalau ada, belum pada ada tu, tiada, itu maknanya ada permulaan. Itu panggil baru. Nah, kalau ada, tidak ada permulaan, maka itu dipanggil qadim. Nah, dia kita permulaan bagi ada tu. Dia satu perubahan. Kalau kita baru tu maknanya baru ni maknanya ada kami pada tak ada. Maknanya ada itu ganti daripada tak ada. Sebab ada dengan tak ada itu dua perkara yang berlawanan. Nah, dua perkara yang berlawan ni lagi pulaknya walaupun dia dua perkara yang berlawan ni tapi harus keduanya pada mungkin. Maka mungkin asalnya tak ada. Nah, mungkin setiap mungkin asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Apabila tidak ada tu, selepas pada tidak ada tu, tiba-tiba ada diri dia. Apabila ada diri dia tu, permulaan ada tu panggil ada permulaan. Nah, sabit permulaan bagi wujudnya. Nah, itu panggil kata baru. Wad dalilu ala zalika, dan dalil bagi demikian itu. Wad dalilu ala zalika, dan dalil atas demikian itu ala hudus ala kidamihi ta'ala wujubil kidami. Wad dalilu ala zalika ala wujubil kidami. Dalilnya ialah annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun ha lam ha alif lam muhalun dalil muhalun. Waktu tu tulis dia lahtaja ya dia tulis itu tu jauh. Ihtaja yahtaju maksud lam jawab lam. Lahtaja law kana hadisan. Kita tengok dalam dia artinya wa kaifiyatu iqamatid dalil, dan cara mendiri dan cara kaifiat cara mendirikan dalil
ala wujubil qidami lahu ta'ala tu antakula wa kata ulang kau. Kita kata begini. Nah, kita kata macam mana? Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Allah ada. Mula-mula kita fikir begitu. Nah, sebab kita mengaji dah semalam tu idam itu wujud. Allah wajib wujud. Sebab kita ni ada, belum pada ni kita tak ada. Mesti kena ada yang menjadikan kita. Nah, mesti kena ada tukang sonek yang menciptakan, menjadikan kita. Jadi mana sekarang kita dah pergi katanya Allah Tuhan yang menjadikan kita itu ada. Apabila ada, qadim ke baru dia. Nah, kita cuba kita fikir begitu setangga-setangga. Semalam kita dah kaji dah katanya Allah yang membuatkan kita, Tuhan yang membuatkan kita itu ada. Lepas tu ada benda yang ada. Ada tu ada kalanya baru, ada kalanya qadim. Ada kalanya baru, ada kalanya qadim. Baru tu dengan maknanya terdulu oleh ketiadaan di atas adanya. Maknanya ada dia tu selepas pada tak ada. Kalau qadim tu tidak ada permulaan bagi adanya. Maka kita fikir Allah Tuhan yang menciptakan kita, yang mengadakan kita ni ada. Lepas tu nak tahu dia qadim ke dia baru. Kita ambil kedua dulu. Fikir tengok. Kalau Tuhan baru, tentu tak qadim. Kalau Tuhan tu qadim, tentu tak baru. Sebab qadim dengan baru tu dua perkara yang melawan. Dua perkara yang melawan ni. Kalau qadim tidaklah baru, kalau kata baru tidaklah qadim. Sekarang fardunya kita tak buat putus lagi. Tuhan yang ada itu adakah dia baru, adakah dia tu qadim? Cuba kita fikir. Kalau Allah baru, tentu qadim. Tentu tak qadim. Kalau Allah tu qadim, tentu tak baru. Lepas tu kalau kita kata Allah tu qadim, itu sudah kerja lah. Habis lah. Tapi cuba kita kata kalau Allah itu tidak qadim. Kalau Tuhan itu ada tetapi tidak qadim. Dia tak lepas pada ada, emo qadim, emo baru. Lepas tu kalau kita katanya tidak qadim, tentu baru. Kalau tidak qadim, tentu baru. Tengok kata dalam lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Jikalau tiada ia Allah itu Tuhan itu qadiman, tidak qadim, lakana hadisan, tentu ada ia baru, tentu baru. Sebab apa begitu? Id la wasitata bainahuma, kerana tiada menengahi di antara keduanya. Tidak ada perkara yang menengahi di antara keduanya, di antara qadim dengan baru tu tak ada. Ya tak ada. Kalau tak qadim baru, kalau tak baru qadim, ya tak ada. Qadim pun tak, baru pun tak, ya tak ada benda begitu. Nah, yang menengahi katanya qadim sikit-sikit, baru sikit-sikit. Ya tak ada gitu. Nah, sebuah salah tu tak ada. Kalau tak qadim tentu baru, kalau tak baru tentu qadim. Lepas tu kalau kita katanya Allah nak kira sepenuh qadim, kira kekurangan tu baru. Maka kalau kita tilik kepada asal Allah ada, wajib bagi Allah bersifat dengan sifat wajib bersifat bagi bersifat pada Allah dengan sifat kesempurnaan. Kalau itu idam sempurnaan, hudus kekurangan. Kalau begitu kita ambil Allah mesti qadim. Sebab apa? Sebab kesempurnaan. Qadim itu, idam itu kesempurnaan. Lepas tu kita nak bagi kemahnya, cuba kita fardu tengok. Kalau Tuhan tak qadim, tentu baru. Sebab dia tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Lain pada qadim dengan baru, tak ada yang menengahi. Id la wasitata bainahuma. Lepas tu kalau kita kata Allah tu baru, tengok pula. Kalau Allah tu baru, boleh terima tak? Kalau kita kata Allah tu tidak qadim, tentu dia baru.
Lepas tu kalau Allah tu baru kita boleh terima tak pada akal kita. Tengok. Sama di luar dia kata anna law kana hadisan. Fardunya kalau Allah itu baru. Apa mana? Dulu tak ada, sekarang ada. Mana begitu. Nah, ada dia tu terdulu oleh tak ada. Daripada tak ada, ada. Tu mana kata baru? Kalau kata Tuhan itu baru, lau kana hadisan lahtaja, nasjaya berhajat ya Allah itu, Tuhan itu, ila muhdisin, kepada yang membaharukan dia, kepada yang mengadakan dia, yang menjadikan dia, yang menciptakan dia. Kena ada. Sebab asalnya tak ada kan? Sebab asalnya tak ada. Baru-baru maknanya tak ada, belum pada ada. Dah. Kalau gitu, ubah daripada tak ada kepada ada tu mesti kena ada yang membaharukan dia, yang mengadakan dia. Tak asal dia tak ada, nak boleh ke ada, mesti kena ada yang mengadakan dia. Apabila gitu maknanya dia tu berhajat kepada yang menjadikan dia. Apabila kita kata Allah itu baru, tentu Allah berhajat kepada siapa-siapa yang menjadikan dia. Maka sekiranya kalau berhajat kepada siapa-siapa yang menjadikan dia itu, maka muhdis yang menjadikan Allah, yang menciptakan Allah itu baru juga. Maka itu membawa kepada jadi dur dan jadi tasasul. Maka maklum dur dan tasasul itu mustahil. Apa tu fasad dur mustahil, fasad tasasul mustahil itu kena tengok panjang lah. Kalau nak tengok pun dari hasyiah Syarqawi pun dia ada sebut. Hasyiah Syarqawi bagi Al-Hudhudi pun ada sebut. Tapi memang halusi oleh bahasa dia. Jadi nak katanya dur mustahil. Sebab apa? Sebab berhubung di antara dua berlawanan. Sebab katanya Allah baru berhajat kepada yang menjadikan dia. Berarti yang menjadikan dia itu pun baru juga. Baru juga. Dia tak boleh kata yang menjadikan Allah itu qadim. Sebab kita kata Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Yang menjadikan dia tak boleh kata qadim. Sebab dia bukan Tuhan. Maka apabila kata yang menjadikan Allah itu baru, tentu berhajat kepada yang menjadi. Yang menjadi itu bertali-bertali, tidak ada kesudahan. Artinya patah balik jadi. Maka tiap-tiap daripada dan tasasul itu mustahil. Maka mustahil juga Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadi. Apabila mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadi, mustahil juga Allah Ta'ala itu baru. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa' wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wad dalilu ala dhalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Banyak salah kita ni. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa' wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wad dalilu ala dhalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun wa huwa jatuh wa huwa muhalun. Yang ketiga, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, al-baqa'u, oleh kekal. Apa makna? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Wa ma'nahu, makna bagi baqa' itu, annahu annallaha ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhir baginya. Tidak ada akhir bagi ada dia. Mana ada dia, tidak mudah katanya kalau kita nak bercakap mudah-mudahnya, ada dia tu tidak berhenti, tidak habis adanya.
ada sentiasa ada. Manakala ada tu habis, dia akan ganti oleh tak ada. Tengok kalau kita katanya kipas ini bermusim dia. Nah, bermusim dia tu gerak dianya tidak putus. Tidak putus maknanya tidak diganti oleh dia. Kan? Tapi kalau kita katanya kalau kipas tu pusingan dia tu habis pusingan dia. Apabila habis pusingan maknanya diganti akan pusing bermusim itu oleh dia. Maka di sini pun begitu juga. Maknanya Allah Taala tu ada, tidak ada akhir. Mana tidak ada akhir bagi adanya. Tidak ada akhir bagi adanya. Maknanya adalah ay la yalhaqu wujudahu adamun. Tiada menghubungi, tiada bersambung, tiada menghubungi akan adanya oleh adamun, oleh tak ada. Jadi maknanya ada dia tu tidak diganti oleh tak ada. Mana ada dia tu tak habis ada. Ada dia tu mudah kata kalau kita perbuatan maknanya ada dia tu tak berhenti-berhenti. Tak berhenti daripada ada. Tidak berhenti daripada ada. Ada sepanjang masa. Kalau kita nak cakap mudah-mudahnya. Kalau ibarat seperti kipas tu bermusim sepanjang masa, tidak diganti oleh berhenti. Tidak diganti oleh berhenti. Maknanya musim itu tidak ada akhir. Tengok kalau kita makan masalah, kita makan nasi dalam pinggir tu, makan kita jepuk suap masuk dalam mulut, suap masuk dalam mulut, dia ada akhir. Apabila habis nasi dalam pinggir tu, selesailah makan kita. Ada kita katanya ni makan yang terakhir, suap yang terakhir. Yang terakhir lepas pada tu tak ada makan. Maka gini pun begitulah. Ada dianya tidak disambungi oleh tak ada. Mana ada tidak berkesudahan oleh adanya. Ada dia tidak berkesudahan oleh adanya. Kalau tak ada, kalau ada kesudahan bagi ada, tentu dia ganti dengan tak ada. Tak ada. Tentu dia ganti dengan tak ada. Itu maknanya seperti kita start kereta tu. Tidak ada permulaan. Itu kita katanya kita mula start ini kereta tu. Mula dia berjalan, permulaan. Apabila kita sampai ke tempat, kita padam. Maknanya, mana berjalan enjin kereta itu ada kesudahan. Dari sini kita padam ke semua. Maka ada Allah tidak begitu. Tidak menghubungi akan adanya oleh ketiadaan. Apa nak katanya? Baru dan kidam dan baqa. Kidam dan baqa itu katanya ibarat daripada ternafi adam sabit dan adam lahir. Dia tengok di kita ni ada belum tak ada belum ada, tak ada kemudian pada ada. Ada kitanya, kita ni maknanya tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada. Jadi maknanya Adam sabit, mana kita ni tak ada belum pada ada. Dia panggil Adam yang sabit. Lepas tu dia panggil Adam lahik, mana Adam selepas pada ada. Kan? Jadi maknanya kita ni dah jumpa Adam sabit, dah lalu di atas kita, kan? Adam lahik, Adam yang sabit sudah lalu di atas kita. Sebab kita lalu daripada Adam sabit dulu. Mana tak ada belum pada ada. Lepas tu sekarang kita duduk dalam marhalah ada. Tapi selepas pada ada ni kita akan tak ada pula. Kita akan tak ada pula. Tak ada selepas pada ada ni panggil Adam lahir. Maka kedua-dua Adam itu, kalau Adam ada Adam sabit, dia panggil baru. Kalau ada Adam lahir, dia panggil fana. Nampak tak? Kalau ternafi Adam sabit, ternafi Adam lahir, itu panggil hidam dan baqa. Tidak ada permulaan yang sebelum, tidak ada permulaan yang kemudian. Tidak ada tak sabit Adam belum pada ada, tak sabit Adam kemudian daripada ada. Itu maknanya qadim lagi pulaknya kekal.
والدليل على ذلك أنه لو كان فانيا لكان حادثا وهو محال. والدليل على ذلك على وجوب البقاء. Dalil yang menunjuk di atas wajib kekal itu, annahu, kita fikir begini, ya katanya annahu law lam yajib lahul baqa. Annahu law lam yajib lahul baqa'u, jikalau fardunya, jikalau tidak wajib baginya, bagi Allah itu kekal, la amkana an yakuna faniyan, la amkana, baca je lah. Dah. La amkana an yakuna faniyan, nasa mungkin bahawa ada ya Allah tu faniyan, yang binasa, maknanya habis ada dia. Lakin imkanul fana'i lahu muhalun, tetapi mungkin binasa Allah itu mustahil ditegakkan pada akal. Sebab apa? Id law kana faniyan lakana jaizal wujudi, lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Id law kana jaizal wujud lakana hadisan. Jadi gini, jadi katanya kalau Allah tak kekal, kalau Allah tak kekal, apa makna Allah tak kekal? Satu hari nanti Allah akan tak ada. Tak bila? Satu hari nanti Allah akan tak ada. Jadi apabila kita kata begitu, apabila kita katanya Allah tak wajib kekal, Allah tidak wajib kekal, dengan mana satu hari Allah akan tak ada, semacam kita ni. Nah, nanti hari juga kita ni, satu hari kita akan tak ada. Tak kan? Sekiranya kalau Allah boleh tak ada masa depan, jadi tak ada masa depan. Walaupun sekarang dia ada, tapi masa depan dia tak ada. Jadi maknanya apabila Allah Ta'ala boleh tak ada masa depan, maknanya Allah bukan wajib ada. Kalau wajib ada, tentu yang tak jumpa dengan tak ada. Tak ada. Nah, kalau Allah wajib ada, boleh temu dengan tak ada? Tak boleh kan? Nah, kata wajib puasa, boleh lemah. Tak boleh kata lemah sebab kata wajib puasa. Kalau kata Allah wajib ada, tentu tak temu dengan tak ada. Adam sabit pun tak ada, Adam lahir pun tak ada kan? Dan kalau katanya Allah itu wajib ada. Kalau kita kata Allah harus ada, kalau harus ada, harus juga tak ada. Kalau kata harus ada, semacam kita harus ada, harus juga tak ada. Nah, harus ada, harus juga tak ada. Kalau kata wajib ada, mustahil tak ada. Mustahil tak ada. Wajib ada, lawan ada je apa? Tak ada. Tak kan? Wujud wajib. Kalau itu mustahil dia, Adam tu mustahil. Bila. Lepas tu kalau kita katanya Allah binasa, Allah akan tak ada pada masa depan. Kalau gitu Allah tak wajib ada. Dengan mana harus ada. Sebab apa? Sebab kata tak ada masa depan. Kalau katanya tak ada, boleh tak ada masa depan, maknanya harus ada, bukan wajib. Kalau wajib ada, tak terima langsung tak ada. Tak boleh jadi nak tak ada. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala itu binasa, Allah Ta'ala tu satu hari dia akan tak ada, mana ada Allah itu harus. Ada Allah itu harus, bukan ada dia tu wajib. Ada Allah tu harus. Maka setiap benda apa yang ada dia tu harus. Setiap benda yang adanya harus ialah benda baru. Sebab apa? Sebab benda baru tu ada dia tu harus. Ada pun kalau qadim, kalau benda itu kidam, qadim, ada dia tu wajib. Nah, lepas tu kalau kita kata ada Allah itu harus, maknanya Allah itu baru.
Apabila kata Allah itu baru, tentu Allah Ta'ala berhajat kepada yang menciptakan dia. Maka kembali kepada dalil kita, berhajat kepada yang menjadikan dia, maka membawa kepada jadi dud dan tasasul. Jadi maknanya kita kira, misalnya kita dah tetap tadi itu katanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya. Tidak ada permulaan, mana Allah Ta'ala itu qadim. Tidak ada permulaan bagi adanya. Nah, apabila tidak ada permulaan bagi adanya, apa mana? Allah Ta'ala itu qadim. Nah, apabila kata Allah Ta'ala itu qadim, itu kita kata Allah Ta'ala qadim itu makna kita menafikan tak ada sebelum pada ada. Kan? Tidak ada awal, menafikan permulaan bagi ada. Lepas tu selepas pada ada tu, adakah Allah Ta'ala itu tak ada pula? Adakah Allah Ta'ala itu harus data Allah Ta'ala itu binasa? Dengan maknanya tak ada selepas pada ada? Cuba kita fikir tengok. Kalau katanya Allah tak ada selepas pada ada, kita kata tahun depan masalah Allah akan tak ada. Allah akan tak ada. Maknanya Allah itu tak wajib ada. Apa lagi? Kalau wajib ada, dia tak temu dengan tak ada. Sebab katanya benda yang ada tapi terima tak ada, kenapa? Benda yang ada dia tu harus. Kan? Benda yang ada dia tu harus. Kalau ada dia tu wajib, dia tak temu dengan tak ada sama sekali. Lepas tu sekiranya kalau kata Allah Ta'ala ada dia tu harus, ada dia tu harus, mana ada dia tu harus, ada juga tu apa? Harus juga tak ada. Harus ada, harus tak ada. Wajib ada, mustahil tak ada. Kita ingat keadaannya gitu. Nah, wajib ada, mustahil tak ada. Harus ada, harus tak ada. Lepas tu kalau kita kata Allah wajib ada, mustahil tak ada. Tak ada mana? Tak ada sabit, tak ada lahir. Sebab tu jadi wajib kidam, wajib bapa. Nah, tapi kalau kita kata Allah itu harus ada, harus tak ada. Tak ada tu dua. Tak ada belum ada, tak ada kamalin pada ada. Lepas tu kalau kita katanya Allah itu harus ada, harus juga tidak ada. Lepas tu benda apa yang harus ada, harus tak ada? Tak lain bukan benda yang baru, benda imkan. Tak kan? Benda mungkin. Maka setiap-tiap benda baru itu berhajat kepada yang menjadi benda baru tapi ada. Nah, benda yang ada tapi baru berhajat kepada yang menjadi, berhajat kepada muhdis. Kalau gitu Allah Ta'ala pun berhajat kepada yang menjadikan dia. Maka yang menjadikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadikan dia pula. Maka membawa kepada jadi dur dan jadi tasasul. Maka itu sebab tu tak boleh juga. Sebab tu ulama katanya setiap perkara yang wajib di atasnya oleh kidam, wajib di atas dianya oleh bapa. Setiap-tiap perkara yang wajib atasnya oleh kidam, wajib atasnya oleh bapa. Sebab apa? Sebab mari daripada tadi katanya kalau wajib kidam, maknanya wajib kidam dengan mana tidak ada permulaan bagi adanya. Tidak berjumpa dengan tak ada. Apabila tidak ada permulaan, tidak ada juga apa? Kesudahan. Dengan maknanya wajib ada. Nah, wajib kidam. Wajib kidam mana apa? Mana wajib ada. Nah, wajib ada dia tak bertemu dengan tak ada sabit, tak ada lahir itu semua. Sebab tu dia kembali kepada bahasan wujud yang kita mengaji kemarin itu, katanya wujud Allah Ta'ala itu wujud zati. Wujud zati, tengok dia kata dulu ni. Di tengah-tengah dia kata fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu az-zati, wujud zati. Sebelah dada. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu zati, sebelah dada. Alladhi la yaqbalul adama. Dia yang tak terima tak ada. Ada zati, tak terima tak ada. Tak ada tu ada dua lagi. Adam tu ada dua. Adam sabit, Adam lahir. Tak terima tak ada sebelum ada, tak terima tak ada kaman pada ada. Sebab tu katanya tak terima tak ada belum, tak terima tak ada kemudian, jadi kata wajib kidan dan wajib baka. Adapun kita ni, ada kita wujud aridi. Nah, wujud kitanya wujud aridi, ada kita kedatangan sebab nasib baik Tuhan buat bagi kita ada ya. Tuhan buat bagi kita ada saja.
Nah, ada kita ni kedatangan. Apabila ada kedatangan, mana kedatangan ada ketimulan ada. Mana ni? Asal tak ada. Asal tak ada sebab kedatangan. Faham gitu? Kedatangan. Sebut kata kedatangan, mana asal tak ada. Misalnya kita katanya kita duduk segar-segar gini, nah tiba-tiba kedatangan mengatur. Kalau orang cakap gitu, kedatangan mengatur. Mana belum pada ni kita segar. Ya. Tapi tiba-tiba jadi mengatur. Salah kata kena siup di benda gitu. Tiba-tiba mengatur gitu kan. Kedatangan. Mana belum pada ni ada tak ada, itu mana kedatangan. Ada kita ada yang jenis kedatangan. Kedatangan bukan asal. Nampak tak? Kedatangan, ketibaan katalah. Nah, mana asalnya bukan. Sebab tu ada kita ada yang kedatangan saja. Maknanya ada tu ketimulan ada. Mana dulu tak ada. Tu mana gitu. Maknanya ada kita ni aridi. Sebab tu terima tak ada sebab ia pasal dia begitu. Adapun ada Allah, ada zati la yaqbalul adam. Tak terima tak ada. Adam tu ingat ada dua. Adam tu ada dua kan? Adam sabit, Adam lahir. Tolak Adam sabit jadi kidam. Tolak Adam lahir jadi baqa. Nah. Sebab tu la dia kata azalan wala abadan. Tak terima tak ada, belum tak ada terima tak ada kemudian. Sebab tu ulama katanya kalau geti di wujud zati tak payah belajar dah sifat kidam baqa kan. Sebab yang makna gitu dah. Ada Allah, ada yang zati tak terima tak ada. Tak ada apa tak ada. Tak ada dua kan. Tak ada sabit, tak ada lahir. Tolak tak kita buang, tak ada sabit, kita buang tak ada lahir. Itu jadi ternafi Adam sabit bagi kidam, ternafi Adam lahir bagi baqa. Itu sebab tu kalau lepas daripada wujud zati, tak payah mengaji dah sifat kidam baqa. Cumanya ulama dia nak kira jadi asing-asing kidam, kita faham lain. Kita mengaji suku pula, baqa kita mengaji suku pula. Padahalnya ia berlazim dah. Lazim daripada kata wujud Allah, wujud zati, tentu wajib kidam, wajib baqa. Apabila kata kita mengaji bab wajib baqa, tentu wajib kidam, tentu wajib baqa. Sebab apa? Sebab kalau katanya wajib kidam, apa mana wajib kidam? Kita tolak nafi, kita menafi, kita menolak akan ketiadaan belum pada ada. Mana ada dia tu ada, tidak ada permulaan. Maknanya mustahil tak ada belum pada ada. Mustahil tak ada, mana wajib ada. Kembali dia pusing kepada masalah begitu. ويجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث ومعناه أنه تعالى ليس مماثلا للحوادث ويجب في حقه تعالى dan wajib pada zat Allah Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis, bersalahan dengan yang baru. Tengok dalam ada katanya wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis afal mukhalafatu lil makhluqat, maka menyalahi oleh Allah Ta'ala akan segala makhluk mana tak sama serupa. Tidak ada keserupaan Allah Ta'ala dengan makhluk tu apa makna? Ibaratun an salbil jirmiyati wal ardiyati. Sebab tu kita dia kata dah mengaji makulat tu, katanya dalam makulat tu dia panggil jauhar, dalam usul dia panggil jirim. Makhluk Allah Ta'ala itu ada dua, kan? Makhluk Allah Ta'ala itu ada dua. Kalau mengikut dalam makulat tu dia kata satunya panggil kata jauhar, yang keduanya panggil kata arad.
Maka jauhar pada istilah mereka, adapun sini dia tak panggil jauhar, dia panggil jirim. Jirim dengan jauhar tu ialah benda yang sama, berlainan panggilan istilah. Kalau sana jauhar, sini panggil jirim. Lepas tu yang kedua, makhluk Allah Ta'ala itu arad. Mana salbil jirmiyati wal ardiyati, maknanya salbi menafi akan keadaan Allah Ta'ala itu jirim, menafi keadaan Allah Ta'ala arad. Itu maknanya. Allah bukan jirim, Allah bukan arad. Mudah kata begitu. Salbil jirmiyati mana termenafi keadaan Allah itu jirim. Atau salbil jirmiyati, menafi keadaan Allah Ta'ala itu jirim. Wal ardiyati, dengan mana menafi keadaan Allah Tuhan itu di arad. Bukan begitu. Allah bukan jirim, bukan arad. Kalau nak mengajar dalam mantik, panggilnya dalam makulat, maknanya Allah itu bukan jauhar, bukan arad. Mana sama. Wal kulliyati wal juz'iyati, ya sebenarnya juz'iyah kulliyah tu sama je. Nafi keadaan Allah Ta'ala itu kul dan juzuk. Walawazimiha, falazimul jirmiyati at-tahayyuz, maka lazim pada keadaan Allah Ta'ala itu jirim, keadaan Allah Ta'ala itu arad, jauhar, mengambil tempat, bertempat, at-tahayyuz, bertempat. Lazim pada jirmiyah, sebab kita bergaji tadi itu katanya setengah daripada ketentuan bagi arad, bagi jauhar itu ialah bertempat. Setengah pada ketentuan bagi jauhar itu ialah bertempat. Jauhar, jirim sama. Falazimul jirmiyati at-tahayyuzu, bertempat. Falazimul ardiyati al-qiyamu bil ghairi. Walazimul kulliyati, dan lazim pada kulliyah tu al-kibaru, besar. Walazimul juz'iyati as-sigharu ila ghairi dhalika. Allah Ta'ala tidak besar, tidak kecil. Tengok. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya, iaitu makna dia, makna dia yang mengikut sini, annahu laisa mumasilan lil hawadis, dengan mana tadi, dengan maknanya Allah Ta'ala itu bukan arad, bukan jirim. Habis. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, dengan benda yang baru. Lepas tu kita ingat balik, benda baru tu, benda makhluk Allah Ta'ala tak lepas daripada dua perkara. Ada kalanya arad, ada kalanya jirim. Maka Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, mana bukan arad, bukan jirim. Sebab makhluk ini jenis arad, jenis jirim. Kalau bukan tak serupa dengan makhluk, mana bukan arad, bukan jirim. Kalau serupa dengan makhluk, mana dia tu arad, dia tu jirim. Lepas tu, apabila di situ ada lazim daripada dia jirim, lazim daripada kalau kata Allah itu jirim, lazim pada berjirim, Allah Ta'ala itu berjirim, Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala itu bertempat. Kalau kata lazim daripada Allah Ta'ala itu arad, kalau kata Allah Ta'ala itu jenis arad, tentu Allah Ta'ala itu menupani di benda yang lain. Apa tu? Apabila kita pegang ni satu ya. Pegang ni satu. Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan jirim. Bertempat, sifat bagi jirim. Berjihad, sifat bagi jirim. Kecil besar, sifat bagi jirim. Bukan semua. Kecil besar, sebab kecil itu maknanya dia kecil itu mana sedikit juzuk. Besar tu mana banyak juzuk. Tak bila. Nampak tak? Tengok kita katanya besar kita ni sebab apa? Kita kecil kita ni bukan kecil besar dia tu, getah dia ni sikit. Tengok. Ni kita ni kita kecil kita ni sebab apa kecil? Sebab ada 20 muka surat aja kecil. Nampak tak? Besar kita ni sebab apa besar? Ada 300 muka surat, besar, banyak juzuk. Juzuk dia tu banyak, juzuk yang kita buat tadi tu satu nuktah tadi tu. Kalau juzuk dia sedikit, jadi kecil. Juzuk dia banyak, dia panggil jadi besar. Maka lazim daripada bersusun. Lazim daripada bersusun. Cuba kita
sebab tu kalau mengaji, kita buat mukabalah mengaji usul, mengaji makulah. Itu mudah nampak. Nah, kalau tengok esok pun kita mengaji akan masalah nuktah, kha, apa lagi? Sutuh, baju, jisim. Nah, apa tu nuktah tu yang kita dah buat tadi kan? Kalau susun kepanjang gini jadi kha, kita tak. Kalau kha 2 kali, 3 kali kha tu jadi sutuh. Lepas tu sutuh banyak kali tu jadi jisim. Jadi jisim. Nah, jadi jisim. Apa jadi jisim tu? Jadi kalau susun ni dia banyak, dia besar. Nampak tak? Dia khat ni kalau sambungnya panjang banyak khat tu satu tu jadi panjang. Khat pertama banyak, khat pertama panjang. Nampak tak? Lepas tu khat tu kalau dua jadi sutuh tapi tak panjang mana. Kalau banyak tu jadi khat besar. Nampak ya begini. Ya daripada katanya banyak bersusun ke sikit bersusun. Kalau sikit bersusun kecil. Kalau banyak susunan dia panggil besar. Tengok rumah. Rumah besar. Tak besar kerana dia susun dia tu banyak. Nah, dia buat raka dia tu banyak. Tengok rumah kecil. Ramuan dia tak banyak lagi. Nah, rumah kecil, kalau rumah tu kecil, kita beli bata, beli semen tak banyak sangat. Nak sudah rumah kita tak? Kalau rumah besar, dia kena pakai jusuk dia tu banyak. Dia begitu. Nah, tengok baju kita nak potong besar tu, kalau beli kain 1 meter saja nak buat baju orang besar cukup tak cukup. Dia kena banyak jusuk. Jadi pada katanya makna yang disebut di dalam itu maknanya mudah katanya Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk, maknanya ternafi jirim, ternafi keadaan Allah Ta'ala itu jirim, ternafi keadaan Allah Ta'ala itu arad. Sudah. Nah, lepas tu tak kena kira besar tak? Tu tak kena kira. Kira ambil. Nah, besar ke tidak Allah, kecil ke tidak, tak boleh dia kata. Sebab apa? Sebab Allah itu bersusun ke zat dia? Tak bersusun. Sebab nak kata kecil, nak kata besar, ia mari pada bersusun. Susun banyak, besar, susun sikit, dia panggil kecil. Lepas tu kalau Allah Ta'ala tidak bersusun, sebab kalau susun tu lawazim bagi arad, lawazim bagi jahat. Wa ma'nahu, dan makna dia mengikut yang disebut di syarah tu, wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi. Annahu anna Allah Ta'ala laisa mumasilan, tidak menyamai, tidak bersamaan. Lil hawadisi, akan benda-benda yang baru. Setiap perkara yang baru tu Allah Ta'ala tidak bersamaan, tidak keserupaan. Dengan secara sepitah lalunya bukan arad, bukan jirim tadi. Kalau kata Allah Ta'ala itu arad, Allah Ta'ala itu jirim, mesti kena ada serupa dengan yang baru ni. Tengok. Maka tengok dalam ajar kita, artinya fa idza alqa syaitan fi dhihnika, fa idza alqa, apabila mencampurlah oleh syaitan fi dhihnika, di dalam hati engkau, dalam fikiran engkau, annahu ta'ala law lam yakun jirman wala aradan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Kalau Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan arak, bukan kul, bukan juzu, patut macam apa ke hakikat Allah? Supaya dia mungkin tanya dah, Allah ada, lepas tu kalau tak ada tepat macam mana dia ada? Dia cari kau. Dia cari anak kita kata, kalau itu dia taharah sini. Nak kita kata begitu. Tak kan? Kalau Tuhan ada, setiap benda ada, kena ada tepat. Apa Tuhan ada dah? Ada. Kena ada tepat. Kalau itu betul taharah. Betul dia nak gitu. Lepas tu syaitan tengok dia kata gitu. Kalau Tuhan tu bukan jirim, kalau Tuhan tu bukan arad, bukan kul, bukan juzu, maka apakah hakikat Allah? Fakul fi raddi dalika, maka nak kata oleh kamu pada menolakkan demikian itu, la ya'lamullah illallah, la ya'lamullaha illallah, tidak kenal akan Allah malaikat Allah.
mana tidak kenalkan hakikat zat Allah malaikat Allah. La ya'lamullaha, maaf Nabi itu. La ya'lamullaha illallahu. Tiada kenal akan Allah malaikat Allah. Mana kenal sehabis-habis kenal. Kita kenal juga tapi kenal tidak ijmal, ya kan? Nah, kita kenal juga, bukan tak kenal langsung, kenal juga tapi dengan secara ijmal. Kenal dengan secara satu per satu kenal tu Allah kenal dia. Nah, siapa yang paling kenal Allah? Allah. Nah, dengan maknanya la ya'lamullaha, tiada mengetahui, tiada kenal akan hakikat zat Allah. Tidak mengenal akan hakikat zat Allah illallahu, malaikat Allah. Allah sendiri tahu hakikat zat dia macam mana. Kita tak payah fikir. Kita beritahu katanya arak bukan, jiran bukan. Allah tak serupa dengan makhluk bukan, arak bukan, jiran. Tak begitu dah gini. Segala benda yang bawa kepada kata serupa dengan makhluk, tak semua. Nah, lepas tu macam mana hakikat dia, itu dia tahu. Bukan kita. Tak mesti kita tahu apa begitu lalu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fahuwa ta'ala sana. Fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwarin, bukan dia tu berjisim yang dibuat rupakan, wala bijauharin mahdudin muqaddarin, tidak semua. Wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi. Tafri'nya falaisa lahu yadun. Betul. Falaisa lahu yadun, sebab tak serupa. Kan? Sebab tak serupa dengan yang baru, tak ada lah tangan. Wala ainun, dan tidak ada juga mata. Wala udhunun, wala ghairu zalika, dan lain daripada demikian itu, min sifatil hawadisi, daripada segala sifat-sifat yang baru, tak semua. Nah, sebab tangan itu yang baru. Ada tangan yang baru, ada muka tu baru. Benda baru ada muka. Tuhan bukan benda baru dah kan. Sebab dia sebut kata tangan dengan mana anggota. Kalau tangan dengan mana kekuasaan tu sabitlah Allah tu. Dah kan? Kalau katanya tangan dengan mana Tuhan ada telinga, mana Tuhan sentiasa mendengarkan permintaan kita kalau cakap itu. Tapi tak boleh cakaplah ke Tuhan ada telinga. Tapi kalau kita je kecil juga dah. Aku pun ada telinga juga. Apa mana? Maknanya aku pun dengar juga orang nasihat. Mana gitu. Aku pun orang ada mata juga. Mana kita pun duk tengok juga, bukan kita. Dia mengata aku pun ada mata juga, mana kita pun duk perhati tengok juga. Nampak tak? Kita pun duk perhati tengok. Dia mengatanya apa ni, mari tengok tu mu tak pada langsung kepada anak mu ni. Tak doli kepada anak kita pada. Aku pun ada mata juga. Mana ni? Kita pun duk perhati tengok juga kepada anak kita. Kita tak ada biar, tak ada Allah. Mana gitu. Nah, aku pun ada telinga juga. Masa setengah-setengah orang besar, orang tua-tua kampung, rakyat duk marah ke dia. Tu ketua ni susah. Rakyat minta tu tak bagi, minta ni tak terima. Buat pengasyuran begitu tak terima. Dia pun jawab, aku pun ada telinga juga. Apa mana? Aku pun dengar juga permintaan, terima juga permintaan orang, atau ada telinga. Kalau itu mana bukan mana anggota dah. Aku pun ada mata juga, kita jawab. Aku pun ada juga kaki tangan. Mana pun anggota tu ramai kan. Bukan kaki tangan ni. Ada juga begitu kan. Aku pun ada kaki tangan cara aku. Nak buat kerja besar, nak buat projek besar, ada kaki tangan. Mana pun. Dia mau jawab, aku pun ada, bukan begitu. Kaki tangan mana? Anggota tu. Penolong, penyokong, penolong tu ada. Kan? Lepas tu tangan saja tu mana kereta itulah. Kata yadun dengan mana hakiki. Yadun dengan mana hakiki itu ternafi daripada Allah Ta'ala. Sebab langsung daripada kata dia tu jirim, ainun, semua. Wala ghairu dhalika. Lepas tu tak usah buat payah duk banding. Muka tangan mutu lah yang pada tangan kita.
Muka kuala lain pada muka kita lagi. Ada kata begitu kan? Nah, muka kita lain pada muka, tengok muka tu, muka ni, muka surat lain pada muka kita. Lain mana support kan? Giring gitu kan? Okay. Lain mana? Tangan muka tangan kita tak support macam mana support? Takkan dia jirim, takkan tangan kita jirim. Jirim semua, support. Muka katanya, muka tengok muka surat. Pada muka surat. Ni muka surat kata muka surat dengan muka kita tak support. Sebab tu kata Allah ada muka boleh. Tengok muka kita dengan muka surat tak support. Sama-sama jirim kan? Sebab kita kembali kepada asal katanya apa? Menyatu mukhalafatu ta'lil hawadis ibarat pada salbul jirmiyah wal ardiyah. Nah, ternafi mana? Ternafi keadaan Allah Ta'ala itu jirim, keadaan Allah Ta'ala itu jauhar. Allah bukan berjirim, bukan berjauhar. Nah, bukan Arab, bukan jirim. Lepas tu kalau katanya muka, muka walaupun tak serupa dengan muka kita sekalipun, tapi Arab jirim juga. Nah, gitu. Sama pada hakikat kan? Ya. Sama pada hakikat tu. Syakal dia bentuk tu tak sama, tapi wakilnya tak pas pada jahat dan Arab. Jirim dengan Arab. Dia tak pas pada situ. Walaupun itu kita ni jenis isi daging bini tangan mutu tu apa jenis besi kan. Hakikat tu lain lah, tapi walaupun besi maksudnya apa? Besi dia kalau orang mengaji itu ni dia bagi katanya arad itu jahar itu ada kalanya benda boleh belah bagi, ada kalanya tak boleh belah bagi. Apa tu jahar itu ada kalanya apa dia boleh tiba kalau boleh belah bagi itu panggil jisim. Kalau tak boleh belah bagi itu panggil jahar firid. Apa tu jisim tu ada kalanya jism nami, ada kalanya jisim tidak nami. Apa tu tengok tangi kita dengan besi itu sama-sama jisim. Sama-sama jisim. Ya kalau kita mengaji dalam makulah tu jauhar tu yang kita belajar. Jauhar kalau boleh belah bagi dengan secara 3 cara tadi dia bagi jisim. Kalau boleh bagi dengan 3 cara panggil jisim. Kalau boleh bagi dengan 2 cara contoh kalau boleh bagi dengan 1 cara khat. Kalau tak boleh belah bagi dia panggil jauhar firid. Jauharul fardh. Bunyi. Li'annahu tengok sebentar ada. Li'annahu la yumasilul ajsam la fi taqdir wa la fi qabulil inqisam. Li'annahu la yumasilul ajsam kerana bahasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai akan jisim. Tuhan tak berjisim lalu tu bukan bermata, ada telinga dak. La fi taqdir wa la fi qabulil inqisam. Pada sakatan dan tidak juga pada terima berbahagi. Wa bidduha dan bermula lawannya lawan bagi mukhalafah lil hawadis. Dianya yang melawani dianya ialah al mumasalatu. Menyamai dengan yang baru. Wa dalilu ala zalika dan dalil yang menunjuk atas demikian itu ai mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, menyalahi Allah Ta'ala akan segala makhluk itu dalilnya annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhadun. Gitu dah. Sebab dia berkata dah bersamaan dengan makhluk. Kalau Tuhan tak menyalahi mana sama dua tu dah ya. Dia tak lari dah dua tu.
Emo sama dengan makhluk, emo tak sama. Ada kalanya sama serupa, ada kalanya tak. Itu kita kalau kita kira Allah sama serupa dengan makhluk ke tak sama serupa dengan makhluk? Kalau kita katanya tak sama serupa, maknanya makhluk arak jirim, dia bukan arak jirim. Nampak tak? Arak jirim baru, Allah tak baru. Kalau kita kata Allah tidak sama serupa, tak sama serupa, tak serupa lah. Tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni baru lagi pula dia tu arak jirim, betul kan? Dia tu baru lagi pula nya arak jirim. Kalau kita Allah tak sama serupa, Allah bukan arak jirim, bukan baru, habis cerita. Nampak tak? Nah, lepas tu kalau kita kata Allah sama serupa dengan makhluk, serupa dengan makhluk. Makhluk tu apa dia? Satunya baru, betul kan? Makhluk tu apa dia? Tak lepas pada dua perkara. Memang arak, memang jirim. Maka arak dengan jirim baru dua. Sebab makhluk Allah Ta'ala semua. Tengok. Dia kata, "Lau kana mumasilan lil hawadisi, lakana hadisan." Tentu begitu. Kalau serupa dengan benda baru Allah. Dia tak boleh jadi Allah arak, Allah serupa dengan yang baru. Tapi qadim. Itu tak mana tak serupa gitu. Ni berani, orang ni berani besar semacam gajah dah, dia kata. Orang ni seperti gajah, serupa besar. Tapi kecil je dia, tak panggil serupa dengan gajah gitu. Kalau dia meneliti, dia kata berani semacam singa lah. Nah, orang ni semacam singa dah dia. Apa penakut? Gajah tak serupa dengan singa. Tak macam tak serupa dengan singa. Ya begitu. Kalau kata Allah itu serupa dengan makhluk, tapi dia tak qadim, dia qadim. Itu makna tak serupa gitu. Allah tak serupa dengan makhluk, tapi ada tangan, itu serupa gitu. Nampak tak? Allah tak serupa dengan makhluk, tapi duk sila taharah. Tak serupa tapi duk sila. Dia kata pada kalau serupa boleh kata nak duduk sila, nak naik turun atas langit, boleh kata belakang. Ada kaki tangan, ada kepala, boleh kata semua. Kalau kata Tuhan itu serupa dengan makhluk. Sebab tu semuanya ada katanya ayat mutasyabihah tu, sebab boleh katanya zahir bukan kandak tu sebab membawa kepada Allah Ta'ala itu menyerupai dengan makhluk. Semuanya kalau kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau tangan dengan mana anggota, kalau gitu serupa dengan makhluk. Sebab tangan, kalau tangan nak boleh panggil kata tangan tu, dia kena bersusun, kan? Dia kena bersusun. Dia kena bersusun daripada beberapa juzuk jadi baru jadi tangan. Yang rupa tangan tu dia begitu. Yang rupa tangan dia begitu, tangan untuk tangan kereta sekalipun. Tangan manusia, tangan kata kita. Dia begitu semua tu bersusun semua. Kalau bersusun ya dia tak lepas pada begitu. Sebab tu semuanya punca yang Allah yang mana kalau salah tu dia katanya yang zahir bukan kandak. Apa kandak serah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau zahir itu membawa kepada Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk semua. Sebab kalau kata tangi masalah, itu membawa kepada Allah Ta'ala itu berjirim, artinya arad. Begitu juga. Berjihad, apa-apa semua sekalipun lazim daripada kata Allah Ta'ala itu serupa semua. Law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan, tentu baru. Tengok dah. Law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan. Nascaya adalah Allah Ta'ala itu baru mislaha, baru semacam dia juga. Sebab kata serupa dengan makhluk baru, dia baru. Kalau gitu tak, kalau katanya serupa dengan makhluk tapi dia qadim, itu maknanya bukan dia suka gitu. Sebab apa? Li'anna jami'a ma sabata li ahadil mislaini yasbutu lil akhar. Sebab kaedahnya begitu. Li'anna jami'a ma yasbutu li ahadil mislaini
yasbutu lil akhar. Ia panggil mislu. Mumasalah mislu. PPS. Lepas tu kalau kita ada buat banding tu katanya besar semacam gajuh kan. Kalau kita kecil, kalau bodoh semacam lembu, kalau orang Arab tu himar. Tak. Kalau berani itu semacam singa. Gitu. Orang Arab dia banding tak? Kalau berani itu semacam singa. Kita orang Melayu tak tahu berani semacam singa macam apa. Nah. Lepas tu dia kata begitu. Lepas tu kalau katanya besar seperti gajah. Nah. Tapi itu serupa syibhun. Kalau kata syibhun tu dia tak mesti setiap sudut. Kalau ini Zaid seperti singa, Zaidun ka'asadin. Zaid manusia, ni binatang. Supaya satu sudut saja. Di mana? Keberanian tu sama-sama ada. Itu syibhun. Dia tak nanti katanya supaya macam anu manusia, anu binatang ada syibhun. Katanya Zaidun ka'asadin. Kah litashbih. Kalau ngaji ilmu bayan kan, kah litashbih. Mana serupa tu ia tak mesti setiap sudut. Boleh kata Zaid tu serupa dengan singa. Di mana? Dia berani ya. Okay. Dia berani ya. Zaid tidak bertaring, singa bertaring, tak serupa situ lagi. Zaid berjalan 2 kaki, singa berjalan 4 kaki, tak serupa situ. Gitu tak? Zaid makan daging masak, singa makan daging mentah, tak serupa situ. Walaupun tak serupa di lain, tak apa, serupa di keberanian itu ada sama-sama ada. Syibhun dia panggil. Nah, dia panggil syibhun. Lepas tu mislun di sini mana? Serupa. Serupa juga kita panggil. Serupa setiap segi. Serupa setiap segi. Kalau nak tiagi ni katanya anak singa tu serupa dengan singa. Tu boleh kata gitu. Nah, mislu. Dah kan? Anak singa serupa dengan singa. Jenis singa. Gitu tak? Kata anak lembu serupa dengan lembu. Serupa selalu. Jenis dia. Jadi yang panggil mislun tu lain, syibhun tu lain. Nah. Kalau sebab tu dia tak ada kata musyabahah. Dia tak ada kata musyabahah. Kita payah pergi tengok. Dia katanya mustahil wadidduha apa dia? Mumasalah. Mumasalah dia kalau nak faham tu kena ngaji sarah sikit. Nah. Mislu. Kita katanya mislu Zaid mislu Amrin. Zaid mislu Amrin. Zaid serupa dengan Umar. Zaid serupa dengan Umar. Kalau sebelah gitu panggil mislu. Kalau mumasalah serupa dengan Zaid serupa dengan Umar, Umar serupa dengan Zaid. Mumasalah musyarakah kan. Musyarakah. Nah, mumasalah. Kalau gitu Allah Taala mumasalah dengan makhluk, Allah Taala serupa dengan makhluk, makhluk serupa dengan Allah. Serupa di mana? Mumasalah mislu setiap sudut, setiap perkara. Kita kalau katanya Allah serupa dengan kita lah. Kalau kita katanya Allah mumasalah dengan kita. Kita ada jari 10 di tangan, di kaki 10. Tuhan pun kena ada begitu juga. Kita mata kita ada, Tuhan pun kena ada mata. Kita mata kita kelip, Tuhan pun kelip juga mata. Kalau kata sama serupa. Nah, kalau Tuhan serupa dengan kita. Sama serupa, mumasalah. Kalau kata kita serupa dengan Tuhan, belum tentu Tuhan nak serupa dengan kita. Tapi kalau kata mumasalah, mumasalah tu maknanya kita serupa dengan Allah, Allah serupa dengan kita. Maknanya apa yang ada di kita ada di Allah, apa yang ada di Allah ada di kita. Begitu. Tengok katanya anak singa serupa dengan singa. Ada taring, ada apa serupa. Nah, anak ular serupa dengan ibu ular. Betul. Kan? Ada bisa, ada apa dah kan. Dia begitu. Nah, lepas tu kalau kita katanya Allah tu sama serupa, apa tak sama serupa tu kita kata sama serupa tu. Bukan menyerupai. Kita kata sama serupa. Dia mumasalah. Allah serupa dengan makhluk, makhluk serupa dengan Allah. Tu sama serupa. Pada gitu. Nah,
Dia tak supaya kalau syibhu tu sebelah. Nah, kalau syibhu tu sebelah seperti kita katanya itu sebab tu hadis katanya apa dia? Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha bi qaumin. Tashabbaha kan tak katanya tamassala. Dia kata tashabbaha. Tengok kitanya duduk turun. Kalau orang-orang sebelah tadi itu duduk mengikut arti-arti. Tashabbaha dengan orang Yahudi. Kita ya, orang Islam kita tashabuh, dia buat serupa dengan orang Yahudi. Yahudi tak serupa dengan kita. Sebelah. Tak kan? Tashabbaha bukan. Syabaha artilah. Nah, tashabbaha mana? Sebelah ni nak pergi serupa dengan satu lagi. Satu lagi tak serupa dengan sebelah ni sebab dia tak ada mana musyarakat. Nah, sini musyarakat kalau katanya kalau kita kata tashabbaha, maknanya tashabbaha Zaidun Amran, mana sama serupa. Nah, Zaid serupa dengan Umar serupa dengan Zaid, dua belah gitu. Sama serupa. Kalau katanya tashabbaha Zaidun bi Amrin, Zaid buat serupa dengan Umar. Umar tak ada nak buat serupa Zaid, mana gitu. Nah, batu man tashabbaha bi qaumin, dia tak ada katanya syabaha atau tashabbaha. Tashabbaha mana kita tu sengaja nak berserupa dengan demon tu. Demon tu tak ada nak berserupa dengan kita. Kenapa lagi dia? Maka sini pun gitu juga. Dia katanya lau wadidduha al-mumasalah. Wadidduha al-mumasalah. Apa makna mumasalah? Nah, mumasalah kalau itu maknanya musyarakah. Sama serupa, kita serupa dengan Tuhan, Tuhan serupa dengan kita. Mana beza? Nah, lau kana mumasilan lil hawadisi la kana hadisan mislaha. Sebab pada begitu li'anna jami'a ma sabata li ahadil mislaini yasbutu lil akhar. Li'anna kerana bahasa barang yang sabit bagi salah satu pada dua seumpama, sabit bagi satu lagi. Kalau kita katanya Allah serupa dengan kita, benda yang sabit di kita kena ada juga di Allah. Kalau kata Allah sama serupa dengan kita, benda yang ada di Allah kena ada di kita. Benda yang ada di kita kena ada di Allah. Dia kena begitu. Nah, sebab apa? Sebab faham daripada kata sama serupa. Ya Tuhan tak serupa, cumanya ada tangi. Tak serupa mana? Tapi ada tangi. Tak serupa ya Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ya ayat. Tuhan ada tangi. Nah, kita pun ada tangi, tapi tangi Tuhan tak serupa dengan tangi kita. Dia tak kabar. Tuhan ada muka, kita pun ada muka, tapi Tuhan tak serupa dengan kita. Dia kabar. Dia sedar. Tuhan ada muka, kita ada muka. Itu serupa tu. Dia tak kabar, dia tak sedar. Tengok, Tuhan ada muka. Sebab wajhullah lagi. Ayat muka wajhullah, Tuhan ada muka. Kita tanya dia, kita ada muka? Kita ada. Kalau muka mana anggota lah. Allah ada muka, kita pun ada muka, tapi tak serupa. Tak serupa. Dia katanya, Tuhan ada muka, kita pun ada muka, tapi tak serupa. Tak serupa mana sama-sama ada muka. Dia tak sedar. Lepas tu marilah laisa kamislihi syai'un. Dia kata dah Tuhan ada muka, kita ada muka, tapi laisa kamislihi dia tak sedar. Dia kata gitu. Tak pasangan yang ada becek. Dia gitu, tapi ya cuba cungak dia sikit. Tak sama-sama ada muka ke? Kita cungak gitu. Boleh tahulah. Walakin wa huwa muhalun. Itu mustahil. Kalau kata serupa dengan baharu, Tuhan pun baru juga membawa kepada jadi dot dan tasasus macam dulu. Sebab tu mustahil jugalah. Lepas tu nak tahu katanya baru tak betul tu kita tengok dalam makulah.
Semuanya sebab cara tu benda baru semua dalam makulah tu. Arad atau jahar satu, arad 9 kan. Arad satu, jahar 9 tu benda baru semua. Maknanya kalau Allah Ta'ala tu betul daripada ada di Allah tu mana satu daripada 10 perkara tu, mana Allah Ta'ala baru. Daripada bahasanya jahar satu, Arabnya 9. Maka kalau Allah Ta'ala mana-mana betul dengan mana-mana satu tu, mana Allah Ta'ala tu baru. Sebab kita dah bercakap benda yang baru. Ada ilmu makulah. Satu lagi. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi. Dalam syurga kita baca dalam dulu. Wasuwarul mumasalati asyarun. Selepas pada wa huwa muhalun. Law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Wasuwarul mumasalati asyarun. Rupa menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk itu 10. Betul tak? An yakuna Allah jirman. Kalau kita mengaji makulah apa? Jauh haram. An yakuna Allah jirman sawa'un kana murakkaban. Jirim yang murakkab. Sawa'un kana sama saja ada ia ya al-jirmu tu murakkaban. Kalau jirim tu murakkab wa yusamma hina idin, dan dinamai akan jirim ketika ini hina id kana murakkaban jisman. Tengok dia satu an yakuna Allah tu jisman. Lepas tu jirim tu tengok, kalau jirim tu murakkab yang bersusun, yang berkapuh. Kalau wa yusamma dinamai akan al-jirmu hina id kana murakkaban jisman. Jirim kalau bersusun dia panggil jisim. Au ghairu murakkabin, atau tidak murakkab. Wa yusamma hina id jawhar. Biasa salah kita. Jawharan fardan. Bukan jawahir. Jawharan alif. Jawharan fardan. Jawharan fardan. Jirim kalau bersusun berkapuh di antara dua juzuk. Dia panggil apa? Jisim. Itu istilah sini jangan kalau dengar ya'nu jahar arad apa jisim sutuh khat kan. Itu biar itu ilmu lain. Itu ilmu lain. Ininya dia istilah di sininya jirim tu ada kalanya murakkab. Ada kalanya tidak murakkab. Kalau jirim itu bersusun murakkab dia panggil jisim. Kalau jirim itu tidak bersusun dia panggil jauhar firid. Jauharan fardan. Gitu. Jadi maknanya kalau ada satu juzuk tidak bersusun dia panggil jauhar firid. Kalau jirim itu ada dua juzuk. Ada dua juzuk tu mana bersusun ya? Bersusun paling kurangnya kalau ngaji nama ma tarakkaba min al-murakkabu huwa ma tarakkaba min isnaini fa aksara. Nak panggil susun dia kena dua lah paling kurang. Betul tak? Dia kena susun tu kena dua paling kurang. Kalau gitu jirim yang bersusun berapa juzuk paling kurang? 2 juzuk ke atas. Bersusun daripada 2 juzuk ke atas dia panggil jisim. Kalau ada 1 juzuk dengan makna tak bersusun. Tak bersusun itu panggil jawharan fardan. Jadi maknanya 2 gitu. Jirim, sebab tu kata jirim dengan jisim benda sama tak?
ia tak boleh kata benda sama, dia kena kata umum khusus mutlak. Nah, jirim dengan jisim, jirim dengan jisim umum khusus mutlak, semacam Nabi dengan Rasul. Nah, bukan benda yang sama, bukan benda sama. Jirim dengan jisim, nah, umum khusus mutlak, bukan benda yang sama. Nah, manusia dengan orang tu benda sama lagi. Ya tak? Habis. Au yakuna ardan yakumu bil jirmi. Atau Tuhan tu kena tak arad. Au yakuna fi jihatin lil jirmi. Nah, pada pada jihad bagi jirim. Au yakuna atau au yakuna ardan nah bil yakum bil jirmi, bukan juga au yakuna fi jihatin lil jirmi, pada satu jihad bagi jirim. Nah, tu ada jihad atas bagi arah sebelah bawah, bagi arah sebelah kiri, sebelah kanan, belakang depan. Nah, panggil jihad bagi jirim. Nah, dia dua. Tuhan tu jihad au yakuna fi jihatin lil jirmi, pada jihad bagi jirim. Dia kita tak jirim, Tuhan duduk sebelah ni. Ni atas bawah, kita semati meja ni. Kalau tanya fi jihatin lil jirmi, kata meja ni arash. Maksud dah. Tuhan atas, Tuhan tepi ni atas bawah. Arti mana jihad bagi jirim. Dia panggil gitu. Nah, lepas tu kalau kita katanya Tuhan duduk sini, arah sebelah ni, tu mana arah tepi Tuhan. Atau lain, atau satu lagi. Nah, ini katanya aw yakuna fi jihatin lil jinni falaysa fawqal arsy, nah wala tahtahu wala yaminahu wala nahwa dzalika. Maka bukan Allah tu atas arah dan di bawah arah dan di kiri dan di kanan